Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Ustaz Kaza Iman. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan bentangkan tentang isu yang berkaitan dengan iman ini, iaitu atheism. Jadi, saya akan mulakan dengan penerangan yang pertama dengan isu ini. Saya serahkan kepada rakan saya. Hi, my name is Natasha, and today we're gonna talk about the real meaning of the atheism. So, atheism ni merupakan fahaman ataupun kepercayaan yang tidak mengakui tentang kewujudannya Tuhan. Dari segi bahasa, ia diberi nama ilhad. Ilhad merupakan istilah daripada sesuatu mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Atheism merupakan satu fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib, kerana bagi golongan atheism ini, mereka mempercayai bahawa alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Oleh sebab itu, penganut etis ini boleh dikira berdasarkan penolakan ataupun pengurangan kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Atheism ini dibina atas asas kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak kewujudan agama, dan juga ada yang menolak tentang pengetahuan dan kewujudan ateis. Ciri-ciri ini dapat dinyatakan dengan secara terang bahawa golongan atheism ini menolak secara mutlak tentang wujudnya Tuhan maupun segala yang bersifat ilmiah. Mereka juga menetapkan hujah bahawa tiada bukti tentang kewujudannya Tuhan serta kegagalan sains untuk mengesahkan sebagai asas kepada penolakan tersebut. Golongan ini juga meyakini bahawa hidup merupakan satu proses di mana tiada ruang untuk kita menerima kewujudan. Seterusnya, benarkah penafian Tuhan telah wujud daripada zaman-zaman kuno lagi? Contoh yang dapat dilihat daripada zaman jahiliah. Golongan atheism ini telah membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir-fikir yang berterus-terus menafikan dan menentang kewujudannya Tuhan mengikuti dalil-dalil mereka tersendiri. Dengan perkembangan kebebasan minda, free thought, dan kritikan terhadap agama, penggunaan terma etis ini kemudiannya menjadi lebih spesifik dan terurus. Pada abad ke-18 menerusi zaman kesedaran, menyaksikan antara individu pertama yang mengelarkan diri mereka kepada etis. Manakala Revolusi Perancis merupakan satu peristiwa pertama yang telah menyaksikan pergerakan politik yang menyokong idea pemikiran golongan ini. Golongan etis ini terbahagi daripada beberapa kumpulan. Antaranya ialah etis terbuka atau juga dikenali sebagai New Atheism. Kelompok ini terdiri daripada kalangan penulis buku-buku daripada abad ke-21 bagi mempromosikan atheism. Disebut sebagai New Atheism bagi membezakan dengan etis lama yang telah berkembang dalam tradisi falsafah. Ciri utama gerakan atheism baru ini ialah bagi meyakinkan para pendukung bahawanya sains mampu menjawab segala persoalan-persoalan yang termasuk tentang kewujudannya Tuhan. Kelompok lain bagi atheism pragmatis. Disebut demikian kerana berdasarkan seorang atheism pragmatis tetap akan menjalankan ritual keagamaannya meskipun mereka tidak mempercayai tentang kewujudannya Tuhan. Menurut mereka, alam semesta dan kehidupan boleh berfungsi tanpa Tuhan. Namun, etis pragmatis ini tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang harus dimusuhi, sebaliknya agama harus didekati dan dimanfaatkan. Social progresif ini telah menjadi salah satu punca kemunculan golongan atheism ini. Fahaman sosial progresif ini telah menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu pemberi upah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat pada masa kini telah menyanjung tinggi pembaharuan dan telah mengaji nilai lama dengan menganggap agama merupakan satu pemberi ubah dalam masyarakat. Mereka beranggapan seperti orang yang kuat berpegang agama akan dianggap sebagai konservatif, satu nilai negatif dalam masyarakat. Melalui faktor moraliti, golongan atheism ini percaya bahawa moral tidak pernah wujud daripada rasa takut dan mengaku terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan atau saja. Akhir sekali, kemunculan atheism. Kemunculan atheism ini merupakan satu fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat moden pada masa kini. Faktor-faktor kemunculan golongan atheism ini dapat dilihat melalui perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan bagi menghadapi waktu-waktu genting dalam hidup.
Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dahulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Syamini binti Masita. Kita akan merungkaikan 3 faktor bagaimana terbentuknya atheism dan beberapa tokoh. Okey, kita pergi untuk kepada terbentuknya atheism. Terbentuknya atheism mempunyai 3 faktor. Yang pertama, pengaruh bidang teknologi dan sains. Kedua, fahaman sosial progresif. Ketiga, faktor morality. Kita pergi pertama, perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak perlu lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi kesusahan untuk hidup. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang sains juga membolehkan manusia menjawab misteri alam yang dahulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Yang kedua, faktor sosial progresif. Fahaman ini menganggap adat dan norma masyarakat merupakan satu perkara boleh berubah mengikut peredaran masa. Masyarakat ini menilai pembaruan dan menolak perkara konservatif. Mereka menganggap agama adalah satu pemboleh ubah dalam masyarakat dan bagi mereka, orang masih kuat berpegang dengan agama adalah golongan yang konservatif. Yang ketiga, faktor morality. Faktor morality ialah golongan atheism yang percaya bahawa moral tidak perlu wujud dan tidak perlu rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran di syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan Tuhan dan syaitan. Dalam pembawakan ataupun penyebaran atheism mesti mempunyai tokoh atheism. Dekat ini saya akan menguraikan 2 tokoh atheism yang kita boleh tengok. Yang pertama ialah Kant Heinrich Marx. Kant Heinrich Marx adalah seorang ahli falsafah politik berbangsa Jerman dan ahli ekonomi. Beliau menaruh sebuah kepercayaan sangat mendalam tentang atheism. Marx mendapat gelaran The Purpose of Communism, di mana menurut Karl Marx juga dia memakai satu prinsip, orang yang miskin Tuhannya adalah orang yang kaya, orang yang tertindas Tuhannya adalah orang yang kuat, orang yang berperang Tuhan adalah kemenangan. Di mana yang kedua, kita akan pergi ke tokoh yang kedua iaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ilmu Friedrich adalah ilmu cara memandang kebenaran atau dikenal sebagai istilah filsafat perspektivism. Friedrich sendiri dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan. Menurut prinsip Friedrich, Tuhan perikemanusiaan adalah sesuatu yang terpisah sama sekali, bahawa satu dosa bertentangan dengan prinsip kemanusiaan adalah satu kenyataan yang tidak difikirkan. Antara hujah yang Friedrich wujud untuk atheism ini ialah dia mempunyai 3 hujah. Yang pertama, tidak ada Tuhan. Ini berdasarkan pengesahan pembuktian yang rasional terhadap perkara-perkara yang terbatas. Lalu dia membuat kesimpulan Tuhan itu tidak wujud. Yang kedua, hujah beliau ialah tidak ada perhubungan Tuhan dengan manusia. Yang ketiga, tidak ada kewajipan kepada Tuhan. Kewajipannya hanya ditujukan kepada hukum-hukum dan keputusan-keputusan berdasarkan kekuasaan dari pihak tertentu. Sifat mutlak dari pihak berkuasa duniawi. Friedrich juga berpendapat beliau bukan saja menolak wujud Tuhan, tetapi dengan menyerang Tuhan dan mematikan Tuhan, baginya manusia baru boleh bebas untuk bertindak sahaja. Sebab selama ini manusia dikongkong oleh nilai-nilai agama seperti pahala dan dosa. Sekarang bebas untuk menentukan apa sahaja nasibnya dan menjadi manusia teragung. Itu sahaja daripada saya. Kita akan pergi ke chapter seterusnya. Selamat sejahtera kepada Ustaz Gaza Iman. Nama saya Ebi Joni dan tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah faktor penyerapan ideologi ateisme di Malaysia dan cabarannya. Negara kita merupakan negara Islam yang mengamalkan kebebasan beragama dan kepercayaan. Walau bagaimanapun, ideologi ateisme sama sekali tidak diterima. Namun begitu, ada beberapa faktor yang memudahkan penyerapan ideologi ateisme ini di Malaysia. Faktor utama yang begitu ketara sekali ialah kemajuan teknologi dan ilmu sains, di mana kemajuan dan teknologi dan ilmu sains mampu menjawab persoalan manusia dan membantu manusia mencapai maklumat tentang apa jua perkara. Namun begitu, ada satu persoalan yang tidak dapat dijawab oleh teknologi maupun logik sains, yaitu kewujudan Tuhan yang tidak memenuhi kriteria kewujudan oleh logik akal.
Ini menimbulkan keraguan kepada kepercayaan beragama atau teisme dan sekaligus membuka ruang bagi penyerapan ideologi etisme di Malaysia. Baiklah, faktor seterusnya ialah masalah kepelbagaian agama di Malaysia. Isu perkauman dan pergolakan akibat perbezaan agama yang sering berlaku di negara kita mempertikaikan tentang kebenaran agama. Selain itu, perbezaan pendapat tentang peribadi ketuhanan dalam agama-agama di negara kita turut menimbulkan keraguan terhadap praktik teisme. Akhirnya adanya golongan freethinker yang beranggapan bahwa agama dicipta oleh manusia bagi tujuan kawalan sosial dan sebagai harapan dalam menghadapi kesusahan sahaja. Ini memudahkan penyerapan ideologi etisme di Malaysia. Faktor seterusnya ialah pemikiran rasionalisme. Mereka yang berfikiran secara rasionalisme berpendapat bahawa sesuatu hal harus ditentukan melalui pembuktian sama ada logik maupun fakta. Golongan ini tidak mempercayai kewujudan syurga dan neraka, dan kebaikan tidak memerlukan ganjaran apabila dilakukan, dan tidak perlu dihukum jika tidak dilakukan. Percaya kepada pahala dan dosa hanyalah cara manusia meningkatkan kawalan sosial. Hal ini memudahkan penyerapan ideologi etisme ke dalam negara. Baiklah, faktor yang terakhir yang akan saya sebutkan di sini pada hari ini ialah kerapuhan institusi keluarga. Keluarga pada hari ini tidak lagi menitik beratkan hal keagamaan. Agama dianggap sebagai hal remeh dan tidak penting lagi dalam jadual harian yang sentiasa penuh. Seringkali institusi keluarga mempromosikan sifat individualistik dan kurang bergaul dengan orang sekeliling di kalangan generasi muda. Ini sungguh berlawanan dengan fahaman beragama di negara kita yang lebih ke arah kehidupan berkomuniti. Hal ini membuka peluang kepada ideologi etisme diserap masuk ke dalam negara kita. Kesan daripada kerapuhan institusi keluarga dalam menitik beratkan agama kepada anak-anak muda, generasi muda pada masa kini cenderung bersifat individualistik dan mementingkan diri, bersifat kurang empati dan kurang berbelas kasihan. Ini jelas sekali berlawanan dengan sifat teisme yang kita amalkan di negara kita, yang mengutamakan hidup dalam komuniti, berbelas kasihan dan ambil peduli tentang orang di sekitar kita. Evolusi pemikiran generasi muda kita amat merisaukan dan jelas sekali merupakan cabaran besar kepada negara. Seterusnya, cabaran terakhir yang akan saya sebutkan pada hari ini ialah kerapuhan penegasan rukun negara. Rukun negara merupakan prinsip yang dipegang oleh rakyat Malaysia. Dengan ikrarnya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, selari dengan ideologi teisme yang diamalkan oleh negara kita Malaysia. Sungguh pun begitu, rukun negara tidak termasuk dalam perlembagaan Malaysia dan bermakna negara tidak terikat dengan rukun negara. Selain itu, artikel 11 juga di dalam perlembagaan Malaysia boleh dibahaskan bahawa ianya bukan sahaja melindungi hak untuk beragama, malah juga hak kebebasan untuk tidak beragama. Bukan itu sahaja, agama Buddha yang diamalkan di dalam Malaysia juga tidak percaya akan kewujudan Tuhan. Mereka percaya kewujudan dewa, namun bagi mereka dewa bukanlah Tuhan. Namun begitu praktik agama Buddha adalah dibenarkan di dalam Malaysia, sungguh pun ianya tidak memenuhi prinsip rukun negara pertama negara kita. Jelas sekali kerapuhan penegasan rukun negara memberikan cabaran besar dalam menghalang penyerapan ideologi etisme. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentangan rakan yang Penganut etisme memberi impak yang negatif terhadap institusi, masyarakat, negara dan juga individu. Okey, ada 4. Antara implikasi etisme terhadap institusi ialah menghadapi krisis ilmu pengetahuan. Golongan ini menubuhkan institusi pendidikan sehingga ke peringkat tertinggi, tetapi tujuan, kandungan, prioriti dan metodologi pendidikan serta penyelidikan tidak lagi didasarkan pada yang asal, malahan telah diubah oleh mereka. Implikasi etisme yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan ini ada 2, iaitu golongan etis terbuka dan juga pragmatis. Berlakunya konflik serta pecahan terhadap agama dan juga bangsa menyebabkan berlakunya pengaruh rakan sebaya. Implikasi etisme yang ketiga dalam kalangan golongan seni. Golongan ini berfikiran bebas dan juga liberal. Mereka beroperasi di tengah bandar serta mendapat takjaan daripada beberapa organisasi di dalam dan juga luar negara. Matlamat mereka adalah untuk mempengaruhi pemikiran golongan muda, iaitu golongan mahasiswa dan juga mahasiswi.
Okey, yang seterusnya, antara implikasi ateism terhadap masyarakat ialah menolak secara mutlak wujudnya Tuhan. Golongan ateism telah berjaya mempengaruhi cara berfikir umat Islam. Golongan ini bersungguh-sungguh mempertahankan dan juga menyebarkan kepada orang lain. Hakikatnya, fahaman ateism ini tergolong kepada salah satu bentuk syirik. Implikasi ateism yang kedua ialah masyarakat yang mewujudnya pergolakan, persengketaan, penindasan, kezaliman, kacau bilau dan juga ketidakamanan yang tidak terkawal. Golongan ini sebenarnya dia kurang kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Secara tidak langsung boleh menjejaskan satu hubungan antara orang Islam dengan mereka yang bukan Islam. Implikasi ateism yang ketiga terhadap masyarakat ialah akidah umat Islam terpesong dan juga tersesat. Apabila masyarakat umat Islam tidak mempercayai Tuhan, maka akan menyebabkan terpesongnya akidah. Okey, ini sahaja daripada saya, iaitu implikasi ateism terhadap institusi dan juga masyarakat. Terima kasih. Saya Iqmal. Hari ini saya akan bentangkan tentang kaedah menangani masalah ateism ini. Terdapat pelbagai langkah untuk menangani masalah ateism ini. Yang pertamanya, saya mulakan dengan konsep hikmah dan bijaksana. Dari firman Allah yang bermaksud, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Syekh Ahmad Abduh juga dah menyimpulkan yang para ilmuwan perlu berdakwah dengan hikmah, mempengaruhi alasan, dalil dan hujah yang dapat diterima akal kekuatan mereka. Selain itu, golongan intelektual juga perlu sediakan konsep dan rumusan yang jitu dan terpat, serta pihak berkuasa perlu berganding bahu dalam mematahkan hujah kumpulan ini dengan menyediakan prasarana seperti pusat pemulihan akhlak, penguatkuasaan undang-undang dan menyediakan dana untuk penganjuran pelbagai program agama yang berkaitan. Langkah yang kedua pula ialah peranan ibu bapa. Seperti kata pepatah, anak ibarat kain putih. Jadi ibu bapa lah yang perlu mencorakkannya. Jadi kaitan peribahasa ini ialah ibu bapa berperanan penting dalam mendidik anak-anak. Hal ini kerana mereka lah yang berada di samping anak-anak sejak mereka kecil. Dengan didikan agama yang baik dapat membantu mereka terhindar daripada gejala free thinker ini. Baiklah, seterusnya adalah undang-undang. Kepercayaan kepada Tuhan, iaitu baris pertama rukun negara. Kalau ikutkan, kumpulan etis ini telah melanggar dan mencemarkan rukun negara kerana prinsip mereka tidak percaya kepada Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menukar agama, maka bunuhlah dia. Ini telah termaktub dalam hukum hudud. Menakutkan bukan? Tetapi disebabkan negara kita bukanlah negara yang menggunakan hukum hudud sebagai hukuman kepada jenayah, tetapi menggunakan hukuman yang termaktub dalam undang-undang syariah seperti hukuman penjara maksimal 3 tahun, 6 sebatan dan denda RM5,000 Malaysia. Bahkan, ianya tidak termaktub di semua negeri. Hanya beberapa negeri saja yang menggunakannya. Jadi, dengan penguatkuasaan undang-undang seperti menaikkan jumlah denda ataupun memanjangkan tempoh penjara ini, sedikit sebanyak akan mendatangkan ketakutan kepada mereka yang sudah ataupun ingin mengikuti kumpulan ini. Baiklah, akhir sekali iaitu mengajak mereka mendekati para ilmuwan Islam. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu tanpa memegang pen ataupun menulis satu huruf pun lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak." Ternyata pentingnya kamu mendekati para ilmuwan seperti menghadiri majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi, dekat sini kita boleh nampak peranan hikmah tu macam mana. Kalau mereka dapat menghadiri majlis ilmu seperti ini, mereka akan dapat bertanyakan pelbagai soalan dan para ilmuwan perlu memberikan jawapan dan hujah yang terbaik bagi menyangkal segala pendapat mereka. Bagus kan? Jadi, sampai sini je penerangan saya dan akan diteruskan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Siti Hafizah binti Hanafi. Saya ingin mengupas mengenai implikasi ateis kepada negara. Yang pertama ialah menggugat keharmonian bernegara. Kumpulan ateis ini bebas tanpa sebarang agama, namun mereka cuba mengaitkan dengan
perlembagaan negara sebagai satu entiti yang perlu diberikan hak seperti agama lain yang ada di Malaysia. Yang kedua ialah bercanggah dengan rukun negara. Rukun negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan yang membawa maksud bahawa masyarakat perlu menekankan prinsip keagamaan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kumpulan ini tidak mempunyai sebarang agama yang bercanggah dengan rukun negara. Yang ketiga ialah menggugat ketenteraman awam. Doktrin ini mengganggu ketenteraman awam kerana memberikan satu ancaman dalam bentuk provokasi kepada agama lain melalui media massa seperti Facebook. Seterusnya, saya akan beralih kepada implikasi terhadap individu. Yang pertama ialah kurang kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Pembawakan ateis yang sangat kuat dapat mempengaruhi penganut agama lain dengan mudah kerana pegangan agama yang sedia dalam diri mereka sangat lemah. Yang kedua ialah pertambahan golongan murtad. Sikap individu yang tidak berpuas hati terhadap hukum yang tertakluk di dalam Al-Quran dan kitab lain yang dianggap sebagai hukuman yang kejam menyebabkan mereka murtad. Yang ketiga ialah bebas melakukan sesuatu perkara tanpa memikirkan impaknya. Semua agama mengajar pengikutnya untuk mempunyai akhlak yang baik. Namun, kumpulan ini bebas bertindak mengikut kehendak mereka sehingga menolak tepi baik dan buruk yang akan memberikan impak yang besar kepada diri mereka. Kesimpulannya, hasil dapatan kajian yang kami perolehi ialah fahaman mereka ini tidak percaya kepada kewujudan Tuhan secara mutlak, mengingkari metafizik, kebangkitan dan risalah. Mereka hanya berpegang dengan logik semata-mata sehingga membawa kepada ateisme. Perkara yang paling membimbangkan apabila kumpulan ini bebas bergerak namun kurang disedari oleh para ulama dan pihak berkuasa agama yang lain. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.